Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz yang sudi menjemput saya untuk podcast berjudul Bicara Santai. Tapi saya dengar soalan dia pun soalan yang hangat juga. Hangat. Isu hangat tapi santai. Tapi santai. Alhamdulillah. Nama saya Ahmad Lutfi bin Muharram. Dilahirkan di Kelang, Selangor. Orang asli Selangor. Di Kelang, Selangor. Itu pekat bahasa standard dia tu. Dan kita bersekolah rendah di Selangor lah. Kemudian ibu bapa berpindah ke Kedah. Okey. Jadi pernahlah duduk di Kedah ni secara rasminya 4 tahun. Maksudnya ayah saya tu bekerja di UUM waktu tu. Jadi kita duduk 4 tahun. Dan di Kedah juga memulakan pengajian tahfiz pada usia 11 tahun. Jadi ayah dah habis kontrak tu balik, kita masih lagi di Kedah. Asrama lah. Duduk di asrama, belajar di sebuah madrasah yang bernama Madrasah Darul Ulum Al-Hilmiyah Titi Besi. Biasanya orang panggil madrasah Titi Besi ataupun orang panggil madrasah Cikgu Bakak. Itu nama founder ataupun pengasas dia. Di sana daripada usia 11 tahun kita masuk dalam bidang hafazan Quran. 11, 12, 13 lah, 2 tahun lebih. Dalam masa 2 tahun lebih tu menambahkan pengajian hafazan Quran di sana. Kemudian menyambung pengajian di Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling. Umur masa tu? Umurnya maknanya 11, 12, 13 kat Kedah. Terus pergi? Terus masuk ke Madrasah Seri Petaling ni untuk 9 tahun. Jadi di Seri Petaling 9 tahun, 1 tahun yang pertama pengajian syahadah. Kan orang belajar hafiz Quran kan dia ada buat syahadah yang dipanggil ataupun dalam bahasa Urdu dipanggil gardan ataupun pakar. Itu nama-nama ataupun dia juga digelar daur. Itu nama-nama yang di kalangan ahli madrasah yang beraliran India ni fahamlah istilah-istilah tu. Jadi tahun pertama lebih kurang tahun 1996 masuk di Seri Petaling. Kemudian menamatkan pengajian alim lah, kita panggil pengajian alim selama 8 tahun pada tahun 2004. 2004. Jadi waktu tu usia 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun. 9 tahun tu belajar di situ sahaja. Tak ada pindah apa-apa. Tak ada. Jadi sebab tu kalau orang tanya berapa lama duduk madrasah, saya cakap saya duduk madrasah ni 3/4 umur. 3/4 umur. 3/4 umur. Masya Allah. Maknanya daripada umur 11 kita duduk madrasah sampai hari ni. Oh iyalah Sampai hari ni. Satu fasa belajar, satu lagi fasa mengajar. Jadi lepas dia dalam tertib sebab kita belajar di madrasah Miftahul Seri Petaling ni di bawah markas tabligh lah. Jadi selesai pengajian kita akan khurus 1 tahun. Itu satu silibus. Satu silibus tapi dalam usaha dakwah. Jadi kelas saya waktu tu 15 orang. 15 orang yang khirij. Jadi 15 ni kita khurus 1 tahun di India, Pakistan, Bangladesh. Kemudian balik tu 3 tahun mengajar di Seri Petaling juga. Mana balik terus mengajar. Dan selepas saya mengajar 3 tahun, menyambungkan pengajian ke Yaman. Pergi Yaman. Maknanya selepas 9 tahun tu, selepas khurus cukup 9 tahun, pergi sambung di Yaman. Mengajar dulu 3 tahun? Mengajar dulu. Sambung. Selepas 9 tahun, baru mengajar. Khurus, masuk. 4 tahun lah. Apa dia? Khurus berapa lama? Setahun. Kemudian mengajar 4 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi semua 4. Lepas tu baru pergi Yaman. Baru pergi Yaman. Yaman di mana? Yaman di Hudaidah Yaman 2009. Jadi yang bawa kita ni Ustaz Fadli Al-Yamani. Memang beliau pergi sekali. Dan beliau memang asal pernah betul lah. Memang pengajian kita tu dirancang dan disusun oleh beliau sendiri. Masya Allah. Beliau memikirkan satu program yang dah habis belajar ni supaya dapat bertalaki dengan guru-guru beliau juga di Yaman. Jadi beliau set up lah dengan guru dia, deal supaya terima pelajar-pelajar ni. Sebab kita ni pergi sana belajar di rumah. Rumah Syekh, pergi rumah Syekh, pergi masjid Syekh. Syekh-syekh yang kita belajar ni semua mengajar di universiti. Oh iya ke? Universiti. Di sana ada sebuah universiti Darul Ulum Syariah yang dikenali sebagai Jami'ah Mur'i. Jadi beliau deal dengan guru-guru dia ni supaya beri masa lapang mereka lepas mengajar kat universiti. Masya-Allah. Mengajar pula. Lebih kurang kita waktu tu 12 orang. Okay, first batch
di bawah program yang di 12 tu adakah semuanya pelajar daripada Sri Petaling yang satu batch mana ataupun campur dia? Yang satu batch dengan saya seorang je. Okay. Kemudian ada 4 orang lagi lepasan Sri Petaling tapi bukan batch saya. Kemudian ada lagi lah beberapa orang yang bersama-sama. Jadi kita di sana selama 3 tahun sampai 2011 lebih kurang. Mungkin orang tak tahu beza tu antara Hudaidah dengan Hadramaut. Mungkin mana terasa. Yang masyhurnya memanglah rasanya yang lebih familiar Hadramaut ataupun Tarim kan. Sebenarnya Yaman ni dia ada 2 bahagian. Shimal, Janub. Shimal ni utara, Janub selatan. Yang kata Tarim, yang kata Hadramaut terletak di utara, terletak di Janub, tak di selatan. Terletak di selatan. Dan jarak antara 2 tempat ni adalah 15 jam perjalanan. Shimal, Janub. Dan saya ni belajar di belah utara. Okey. Yang sebenarnya kata dia bukan ada madrasah ke apa kan? Maksudnya pergi belajar dengan syekh kan? Kalau saya memang bertalaki di rumah dan di masjid. Tapi syekh tu sendiri mengajar di universiti. Pesyarah lah. Pesyarah di universiti. Masa tu duduk di rumah sewa. Di rumah sewa. Ini semua alhamdulillah jazakallahu khairal jazak Ustaz Fadli Al-Yamani yang berusaha keras untuk memastikan yang datang belajar tu dapat belajar. Misalnya beliau dapatkan belanja untuk bayarkan rumah sewa yang bujang waktu saya pergi dah kahwin anak seorang. Jadi beliau dapatkan belanja supaya rumah sewa ni yang bujang lah, tak perlu bayar. Adalah orang sponsor. Dia nak supaya kita ni belajar kat Yaman. Itu memang beliau selalu memberi motivasi anak-anak murid dia pergi Yaman. Jadi alhamdulillah kita pergi Yaman di belah Hudaidah. Kira macam takhassus fiqh Syafi'i di situ. Takhassus fiqh lah, lanjutannya takhassus fiqh Syafi'i. Tapi memang kitab 3 tahun tu fiqh saja atau ada lagi? Ada lagi. Kira kita ada 5 orang guru. Jadi 5 guru ni pelbagai fan. So ada guru Syekh Haidar Hasan Salim Al-Waqidi yang selalu datang. Itu fiqh. Kita mula balik. Nampak muda lagi. Nampak muda lagi. Kita baca balik walaupun kita dah belajar dah minhaj pun dekat Madrasah Miftahul Sri Petaling, tapi dengan beliau kita mula balik Fathul Qarib. Kemudian kita baca Tahrir, kemudian kita ada baca Zubat, kita baca Al-Ashbah wan Nadhair. Kira membaca lagi sekali itu fiqh, itu memang khusus dengan beliau, dan faraid juga. Ada guru yang kita belajar nahu saja, nahu saraf. Syekh Ali Al-Waqidi. Ini nahu saraf. Kita pergi dekat mana? Kita belajar dekat rumah dia. Lepas asar syahadah, lepas isyak. Itu setiap hari? Setiap hari. Kecuali hari inilah, hari Jumaat, cuti. Kemudian ada syekh kita belajar akidah, Syekh Darwish. Kalau siapa pergi Hudaidah kenal lah Syekh Darwish ni. Memang bab akidah, Masya Allah. Kita belajar akidah dan juga tasawuf. Jadi sempat belajar dengan beliau Nuruz Zalam dan juga Syarah Jawharah lah, Tauhid, dan juga Al-Hikam Ata'illah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Rahim yang sekarang ada kat Malaysia, Al-Wasabi, itu hadis. Beliau pakar hadis. Beliau memang lepasan Saulatiah. Okey. Jadi hadis dan usul fiqh. Sambung pada Syekh Yasin lah. Syekh Yasin, Syekh Abdullah Sa'il Al-Haji. Itu memang guru dia. So kita belajar Bulughul Maram, kita belajar Lubul Usul, kita belajar dengan beliau Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah. Kemudian ada seorang lagi Syekh Ali Zailai. Tapi kita sempat belajar 6 bulan je Syekh meninggal. Masya-Allah. Seorang lagi Syekh Muhammad bin Ahmad Amuh. Syekh Muhammad bin Ahmad Amuh unik dia. Beliau ni orang keturunan belah Pakistan, Sindhi, bermazhab Hanafi. Bermazhab Hanafi. Jadi dengan Syekh banyak juga kita baca. Khusus beliau memang mahir dalam mustalah hadis. Bahkan beliau boleh mengajar 2 mazhab. Dan saya sempat juga belajar kitab mazhab Hanafi dengan beliau. Nurul Idha, ambil faedah juga. Dan kitab mazhab Hanafi, dan beberapa kitab mustalah hadis kita sempat baca Qawaid fi Ulumil Hadis karangan Ahmad Zafar At-Hanawi, dan kitab Taqrib Taisir Imam Nawawi. Dan beliau mutafannin lah, beliau mengajar pelbagai bidang. Alhamdulillah. Jadi itulah lebih kurang 3 tahun. Dan masa kita balik tu 3 tahun tu tak balik lah? Ada balik juga sekali. Ada balik sekali. Sebab kita begitu dah ada seorang anak, kemudian seorang lagi anak, nombor 2 lahir kat sana. Di Hudaidah, Yaman. Dan masa hujung nak balik tu, kira permulaan gelojak nak perang tu, dah ada lah dia punya bunga-bunga dia. Dan lepas 1 tahun lepas tu dia jadi apa yang kita tengok sekarang lah sehingga hari ini. So di Hudaidah ni
pelajar Malaysia sekarang ni ada seorang je kot. Oh, Masya Allah sikit. Sebab dia kira perang lah. Yang membuka jalan tu Ustaz Fadli. Memang Ustaz Fadli. Jadi mungkin ada penonton yang generasi baru lah, maksudnya tak adalah kata generasi baru tu muda, tapi orang yang baru mengenal ilmu agama, mungkin ada yang tak kenal Ustaz Fadli Al-Yamani. Beliau memang seorang yang alim dalam bidang fiqh, dan dulu sangat terkenal dalam bidang fiqh. Bahkan sebenarnya yang Maulana mengajar di IKIM dalam tahsin ibadah sebenarnya menggantikan beliau. Jadi satu warisan mana dia yang bawa Maulana pergi sana dan beliau meninggal diganti oleh Maulana. Alhamdulillah, satu amal jariah yang kita boleh fikir macam-macam benda untuk kita buat supaya pahala itu berterusan dapat pada kita. Alhamdulillah. Sebelum kita